Okay, baru-baru ni filem Misteri Delilah telah pun ditayangkan 21 Februari. Arahan Syafiq Yusof, adik kepada Samsul Yusof. Okay, sinopsis pada cerita ni sebenarnya mengisahkan tentang sepasang suami isteri yang dilakonkan oleh watak Zul Arifin, iaitu lagi satu Delilah Elizabeth Tan. Jadi diorang ni pergi ke Fraser Hill untuk bercuti, gila macam couple treatment kat situ. Jadi apa yang berlaku, konflik tu bermula pada esok hari dia, bila Delilah tu hilang daripada rumah lama yang diorang pergi tu. Kita juga dah tahu kan cerita ni ada dua version. Dia mana dia ada version satu ending dia lain, version 2 ending lain. So saya just jangan takut, sebab ada list dalam Twitter, aku Instagram, boleh tengok sinema-sinema mana yang tayangkan version 1 dan tayangkan version 2. Jadi setelah menonton Misteri Delilah version 1 dengan version 2 ni, dan aku tak kata teori aku ni 100% benar lah, nama pun teori. So jika kepada orang-orang kat sana ada teori-teori tersendiri yang lebih benar, silakan. Mungkin itu adalah jawapan dia lah kan. Aku akan bercerita berdasarkan kedua-dua movie yang ada. Cerita ni kita tahu yang pertama sekali adalah trust issue. Okay, and of course lah, orang yang paling kau susah nak percaya watak utama tu sendiri kan, si Jeff tu lah, si Zul Arifin tu kan. So kira Jeff ni sebenarnya, kita daripada awal sampai ke akhir cerita ni banyak konflik main dalam fikiran dia, termasuk dengan karakter yang dia bawa tu sendirilah. Kita boleh mula ialah apa point Jeff ni naik ke Fraser Hill dengan isteri dia, dengan apa point dia untuk bunuh pun isteri dia. Itu dalam ending version 1. So kita sendiri pun akan tertanya-tanya, macam kira kau ni sebenarnya nak cari isteri kau betul-betul ke? Kau apa dalang di sebalik segala pembunuhan Delilah ni dan perkara-perkara yang lain lah. Satu yang aku nak quote dekat sini ialah dialog di mana dia cakap rumah ni adalah rumah milik nama dia. Dekat situ pun dia ada dua isu tau. Isu yang pertama ialah adakah betul Jeffrey dia cakap yang milik rumah tu milik dia, ataupun dia ada agenda lain. Tapi point aku kat sini, kalaulah itu rumah tu memang atas nama Jeffrey, and what for kau nak bunuh isteri kau? And even though kau nak jual pun, kau boleh jual sebab tu milik kau. And what point juga kalau bukan rumah tu atas bernama kau, kau nak ambil bunuh isteri kau, kau nak bunuh isteri kau dan jadikan benda tu sebagai alibi kau. Okay, kat situ benda yang dah berselaru lah kita tengok dekat Jeffrey ni kan. Okay, yang kedua, kalau korang semua perasan, ada satu scene ni dia sekejap je, tapi dia memang bersangkut paut lah, di mana kehadiran seorang maid tu membantu rumah. Dalam kedua-dua versi tak silap aku, dia just quote benda ni sekejap je dalam satu scene diorang naik tangga diorang tu. Scene tu Jeff ada cakap, petang ni ayah akan panggil cleaner. Walaupun scene tu sekejap, apa yang membuatkan maid tu datang dan efek kepada keseluruhan cerita ni ialah siapa maid tu dan apa tujuan dia panggil maid tu setelah bertahun-tahun diorang tak pergi balik rumah tu. Jadi kewujudan maid ni juga adalah memberi rungkaian kepada satu watak yang kalau korang nak tahu, di akhir-akhir versi tu ada satu watak yang mati dan tergantung siapa orang tu. So dekat situlah aku nak cakap kenapa pentingnya teori maid ni. Okay, seterusnya kita tahu cerita ni penuh dengan elemen-elemen suspek. So confirm setiap watak tu dia mainkan peranan yang penting. Jadi point aku seterusnya ialah alibi. Kalau korang tengok cerita Conan, lepas dia tembak Kogoro Maori tu, semua dah settle lah. Tapi dalam filem ni dia selitkan benda yang lain daripada yang lain, iaitu watak tu sendiri dia pegang peranan penting sampai ke akhir filem lah. Kalau korang dapat fokus betul-betul, setiap watak tu dia ada berlainan karakter. Aku boleh cakap salah satu alibi ialah apakah tujuan utama semua karakter ni. Yang pertama sekali Jeff lah. Jeff kita tahu dia nak cari isteri dia, adakah dia benar ataupun dia salah. Alibi di mana dia adakah dia betul mabuk, adakah dia betul seorang drug addict,
kan. Sebab kita tahu ada scene mana dia cover nak cari phone dia. Waktu tu ada Delilah 2 kat belakang dengan kucing tu. So dia kata dia nak cari barang. So dia just macam tuduh kepada Delilah 2 ni yang dilakukan oleh Saskia Dauri tu, nama Farah dalam tu. Dia cakap mana barang aku. Lepas tu dekat version tu korang akan dapat satu kesimpulan daripada scene tu, di mana sebenarnya Jeff memang tengah cari dadah. Kalau kat version 1 dia reveal dadah tu punya tempat, tapi kat version 2 Jeff still cari dadah tu tapi tak jumpa. So kat sini sebenarnya siapa Jeff yang sebenar pun kita sendiri tak tahu. Yang kedua, Inspektor Azman dan juga rakan-rakan dia yang lain. Kalau dekat version 1 kita boleh tahu Farah Imam Aziz termasuk adik kepada Delilah sendiri, iaitu Farid, merupakan satu orang kata team yang nak trap si Jeffrey ni. Dekat sini tujuan diorang adalah untuk trap si Jeffrey ni. Tapi yang peliknya adalah di ending scene tu, ada pertengahan ending scene tu, mana kita tengok yang merungkaikan segala kes ni Inspektor Azman. Jeffrey cuba sebut benda yang pasal hujung simpang jalan dekat nak masuk Fraser Hill apa benda tu, tapi ending dia memang dia twist. Yelah Inspektor Azman yang rungkaikan segalanya. Dia tolak ni lah apalah semua benda scene crime scene yang berlaku tu. So dekat situ, so jadi benda dia jadi berubah. Apa sebenarnya alibi Inspektor Azman ni? Adakah betul-betul diorang ni baik? Ataupun adakah diorang ni betul-betul seorang polis yang betul menjalankan tugas untuk menangkap jenayah-jenayah ke apa kan? Mungkin adalah menguatkan lah poin aku tentang alibi ni. Ialah tentang siapa yang sebenarnya Jeffrey bergaduh untuk scene yang malam selepas dia pulang balik dengan kawan-kawan dia tu. Mungkin adakah itu jelmaan hantu Delilah yang Delilah sendiri cakap, atau mungkin Delilah yang sebenar dan Jeffrey pun bunuh lalu membuat crime scene yang sebenar macam apa jadi dekat ending version mana. Tapi dekat version tu pula Jeffrey dia macam seorang yang buntu. Macam dia tak tahu dia nak pergi mana, dia tak tahu dia nak buat apa, dan seterusnya dia terjebak dalam satu situasi yang dia sendiri tak nak lah macam tu. Okey, seterusnya aku punya teori ni yang paling dekat untuk aku jawab persoalan misteri Delilah ni lah kan, iaitu watak Elizabethan lah. Kita tahu kalau korang tengok poster misteri Delilah ni, kita dapat yang poster first poster dia tu, itu Zul Arifin duduk, lepas tu ada dua Delilah kat belakang kan. Dekat situ sendiri pun sebenarnya director dah twist korang dah. Aku dah boleh baca lah sebab apa, kenapa dia tak dua Delilah. So ada dua version lah macam tu. Itu teori pertama aku lah. So teori yang menguatkan aku lagi tentang watak Elizabethan ni ialah kenapa aku kata dia ni adalah salah satu yang membuatkan kepada jawapan aku selepas ni. Bila watak Elizabethan ni dia muncul sekejap-sekejap je. Dia muncul dari sudut pandang yang lain je. Macam contohnya dia jadi hantu, lepas tu dia jadi watak-watak yang mengejutkan. Lepas tu kira ada satu watak yang dia berlakon dengan panjang pun ialah masa di awal-awal babak cerita ni. Dan juga ada satu ultimate ending dekat version 1, iaitu watak dia datang balik setelah semua perkara yang berlaku dekat Fraser Hill tu terjadi. So kira watak dia ni sangat suspicious tau. Sangat-sangat memberi impact yang besar sebab kita sendiri tak tahu apa tujuan dia. Bagi contoh aku cakap lah kan, kalau betul Jeff untuk version 1 bunuh watak Elizabethan menjadi Delilah, and kenapa watak hantu tu keep on saying nak minta tolong, Jeff tolong, Jeff tolong, Jeff tolong. Dan dekat situ aku sendiri pun dalam wayang macam try to focus lah apa sebenarnya yang betul-betul jadi. Dan dia mengakibatkan Jeff tu sendiri jadi macam tu lah. Persoalan dia, adakah betul apa yang Elizabethan cakap pasal hantu dalam rumah tu, ataupun adakah betul Elizabethan tu betul hidup dan tengok sebenarnya semua benda-benda ni. Dan juga persoalan paling penting dapat kita cuba fikirkan lah ialah betul ke Elizabethan tu sebenarnya mati, atau dia sebenarnya dah one step ahead daripada semua orang. Contohnya Elizabethan ni, dia yang actually set the plan, dia tahu. Dan perkara yang penting pasal Delilah ni lagi satu, bila kita tengok dia muncul sebagai macam penampakan dia kat situ, aku boleh rasa dia ni ada motif dia tersendiri lah. Yang nombor satu aku boleh cakap sama ada betul ke dia sayangkan Jeff dan betul ke dia mati. So dia buat benda ni sebab atas dasar baik hubungan dia dengan Jeff. Yang nombor dua, ataupun mungkin sebenarnya kita tahu, kita tengok Jeffrey dengan Delilah ni pun dia ada satu hubungan yang tak begitu mantap lah. Bila Jeffrey selalu ada perangai-perangai dia kan. So mungkin ini adalah satu trap yang dilakukan oleh Delilah untuk Jeff,
Or else aku dapat rasa yang Delilah ni sebenarnya nak cover up dia punya husband lah, due to some benda jenayah yang Jeff ni pernah buat. Teori aku seterusnya ni berhubung kait sikit dengan teori Elizabeth Tan yang aku cakap tadi. Apa aku kata macam tu ialah kerana skandal. Skandal ni ada banyak benda tau. Tak semestinya skandal antara hubungan, mungkin juga skandal wang ataupun dan lain-lain lah. So skandal dalam movie ni yang paling terang kita boleh tengok adalah Jeffrey lah. Jeffrey, kita tahu watak dia datangnya daripada background yang tak betul lah, aku boleh kata. Dalam scene ni juga Inspektor Azman ada sebut, dia dapat tahu Jeffrey ni datangnya daripada seorang yang businessman. Dia seorang yang ada kejaya besar, tapi cuma dia hampir bankrupt dengan bisnes dia. Dan juga satu lagi, kita boleh tahu benda yang tersirat dalam version 2, tapi benda tu tersurat dalam version 1, ialah sejauh mana kelakuan Jeffrey ni lah. Sebab kita tahu dia drug addict, kita tahu dia alkoholik. Cuma dalam version 2 sebenarnya dia bagi tahu, tapi dia just bagi tahu dalam benda tersirat lah. Itu point aku yang macam tadi aku cakap, ada satu scene dia cari barang dia. So Scandals ni mungkin lah, pada teori aku, berkemungkinan yang naik ke Fraser Hill dengan Jeffrey tu bukanlah Delilah yang sebenar. Itu mungkin adalah Scandals, tapi director nak kita pandang cerita ni daripada sudut perspektif penonton. So penonton akan lihat sebab kita dah terbawa-bawa dengan pengaruh dengan nama Delilah tu. So obviously mungkin pada permulaan scene tu, itu bukanlah Delilah yang sebenar. Sebab apa aku cakap macam ni? Salah satu yang boleh kuatkan teori aku ni, bila scene si Delilah 2 cuba nak tembak ataupun cuba ugut Jeff sebelum Jeff keluar daripada rumah tu. Dia ada cakap pasal dia punya agenda lah. Tapi just before dia pukul si Delilah 2 ni, Jeffrey ada sebut, kau tak kata lepas daripada semua benda ni sebab Delilah sebenar ada kat luar. Mungkin teori aku mengatakan Jeff sendiri pun tahu Delilah sebenarnya, iaitu isteri dia yang sebenar sebenarnya ada lagi kat luar. Cuma dia mungkin ada agenda dia juga tersendiri. So dia pun tahu dia boleh selamat ke dengan apa benda yang dia dah lalui dekat rumah lama tu kan. So itulah yang boleh aku katakan benda ni mungkin hanyalah rekaan semata-mata lah dia mengatakan tu Delilah. Sebab apa? Jeff sendiri pun kita tahu dia ada agenda nak ke rumah. So mungkin dia just nak fake his wife kat situ, lepas tu dia nak buat something kat situ. Itu adalah teori aku lah. So that's why the ending of the version 1 tu, the real Delilah tu keluar. Tapi sejauh mana teori ni betul ke tak, aku akan bagi tahu dekat jawapan aku selepas ni lah. Nak kata kena-mengena, nak kata tak kena-mengena, boleh jadi. Tapi dia just satu benda yang highlight Delilah tu, iaitu teori aku seterusnya adalah teori kucing. Okay, kucing ni kita tahu daripada awal babak yang masa diorang dalam kereta tu pun kita nampak kucing tu adalah scene pertama yang macam Delilah usap-usap kan. Tapi apa yang menguatkan aku pasal kucing ni ialah, di antara perkara yang paling dekat dengan Delilah ialah kucing. Tapi kenapa kucing ni hanya sampai scene pertengahan saja, iaitu last scene dia masa betul-betul Delilah 2 usap dia. Masa tu yang masa scene Jeff cari selongkar, nak cari dadah tu lah. Lepas tu dia cover up dengan jari phone. And then why this cat tak berjalan seterusnya sampai habis, even though kalau kita tahu spoiler dia kita tahu spoiler dia Delilah 2 tu sebenarnya bukanlah Delilah. Tapi kenapa kucing tu hilang dari sudut pandangan kita lah dalam movie tu? Sebab apa? Or else teori aku boleh katakan mungkin the real Delilah sebenarnya ada kat situ. Okay, yang seterusnya ialah yang paling berat dan paling penting untuk korang jangan terlepas adalah bagi aku teori drugs lah. Drugs and alcohol. Kita tahu siapa yang ambil drugs dan alkohol ni. Kalau daripada version 1 yang dirungkaikan Jeff lah. Sebab kononnya dia memang drug addicts. Tapi aku just nak bagi tahu kat sini lah, nak share kan. Sebab benda ni dah spoiler. Kalau korang dah tengok movie ni, sebenarnya korang dah ditipu tau dengan pengarah sendiri. Kenapa aku cakap tipu? Sebab segala jump scare yang ada dalam movie ni sebenarnya adalah untuk kau twist kau punya mind. Dan bagi aku sebenarnya apa implikasi hantu kepada movie ni sebenarnya tak ada connection pun. Tapi teori mengatakan segala scene-scene hantu yang ada dalam movie ni sebenarnya
adalah minda separuh sedar si Jeffrey. So okay lah, bila kita tengah hayal, bila kita tengah bukan sedar, mungkin kita akan fikir lain-lain. Dan disitulah selalunya gangguan-gangguan tu jadi. So macam scene yang pertama kita tengok Jeffrey balik dalam keadaan yang mabuk katanya dalam filem tu, dan kita tak tahu sejauh mana tahap kesedaran dia, dan dia diganggu. Esokkan harinya dia hilang. Termasuk jugalah poin aku kat sini sebab apa aku cakap drugs ni penting. Sepanjang cerita ni, even though Delilah 2 nak trap si Jeffrey ni pun still menggunakan pil, bukan pil, sorry, dia macam ada liquid tu yang dimasukkan ke dalam air. So kira liquid tu sebenarnya mungkin drugs lah kan. Dan macam mana Jeffrey melalui satu situasi ke satu situasi tu pun mungkin kita tak boleh tahu sejauh mana kepastian dia tu sedar ke dia tengah berhayal. So antara satu scene yang aku boleh kata benda ni penting ialah scene di mana lepas Farah tu ikat dia dekat rumah fotografer tu, and then dia diberi satu ubat yang dekat scene awal-awal dah dia Delilah 2 ni nak masukkan dalam air. Yang next tu dia bagi air tu dekat Pak Imam Aziz tu. So dekat situ kita tahu yang drugs ni benda yang sangat penting dalam cerita ni. Sebab kenapa aku cakap penting? Sebab bila sesuatu scene tu jadi, kita sendiri punya sudut pandang kita boleh tahu benda yang macam ni dia dah bangun ke belum? Maksudnya dia tengah, orang kata dia dah sober ke belum lah? Tentulah kan? Dan dekat version 2 pula, kalau kita tahu setiap hantu keluar adalah bila masa Jeff ni hayal. Dekat ending version tu kita tahu Jeff ada minum air yang Delilah 2 ni buat tau. So barulah berlaku polis tu pergi tutup elektrik apa semua kan. Tapi dalam masa yang sama juga Jeff still dapat gangguan, betul tak kan? So, kenapa aku cakap benda tu affected ialah mungkin Jeff sebenarnya dalam keadaan yang tak sedar. Jeff sebenarnya boleh lihat kelibat-kelibat. Dan dalam ending version 2 tu juga memanglah dia punya plot twist is bila ending tu polis tu kata Cik Jeffrey bergerak ke arah saya, jangan pandang bawah kan. Dan ending dia mungkin dia terus zoom ke muka Jeffrey tu, mengatakan yang mungkin apa dia orang nampak tu bukanlah Delilah yang sebenar. Tapi betul lah hantu kot. Tapi pada aku cakap, kenapa poin aku ni untuk teori drugs ni penting dan alkohol ni, sebab mungkin dari sudut pandang director ni, dia just nak kita terlepas daripada clue-clue ataupun kita terlepas daripada perkara yang kita dah fokus. So that's why dia keluarkan jump scare, dia keluarkan scene ni. Sebab cuma satu persoalan yang bermain tu, bila kenapa dalam sepanjang ni cuma Jeffrey je yang nampak gangguan tu lah. Macam Farid tak nampak pun. Macam even Farah yang sebagai Delilah 2 dah duduk dalam rumah tu pun tak nampak. Cuma yang jadi lagi satu plot twist ialah macam mana pula semua orang dalam rumah tu boleh nampak Elizabeth Tan sebagai Delilah tu ada kat situ. Adakah dia hantu atau adakah itu betul-betul Delilah yang sebenar? So aku akan rungkaikan ke semua teori-teori aku ni, dan benda ni aku harap dapat membantu korang dalam menjejaki si Delilah ni. Okey, jawapan misteri kepada Delilah ni adalah setelah semua yang aku kumpulkan, info-info, bukan saja info aku, info orang lain, aku rungkaikan cerita ni dalam pemahaman yang aku dapat lah. Jadi ramai yang kata juga kedua-dua ni adalah connected. Actually dia tak connected pun, dia just nak bagi kau lega, nak bagi kau tahu dan simpulkan bahawa kedua-dua movie ni apa sebenarnya yang berlaku. Jawapan aku yang pertama adalah keseluruhan cerita ni dirancang oleh Delilah tapi execute by Jeff. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kita tahu Jeffrey ada satu background di mana bisnes dia hampir lingkup. So dia memerlukan satu bantuan, iaitu modal lah untuk dia come out dengan something yang dia boleh selamatkan dia punya bisnes. Sebagai seorang isteri yang betul sayangkan suami dia, apa je dia tak sanggup buat. Clue pertama daripada
versi pertama ni dah diberitahu dekat awal scene, di mana Jeffrey tanya, "Do you love me?" And then Delilah sendiri jawab, "I will sacrifice everything even though I die." Tak silap aku lah kan. So kita tahu sebenarnya kedua-dua pasangan Jeffrey dan Delilah ni ada motif tersendiri, iaitu untuk si isteri Delilah nak bantu Jeffrey untuk selamatkan bisnes dia. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam version 1 ialah orang naik ke Fraser Hill untuk jual rumah tu based on dia punya insurance claims. Jadi dia plan for stage of murder. Kenapa aku cakap stage of murder? Sebab diorang nakkan harta tu. Delilah sayangkan Jeff, dia nakkan harta tu bagi kepada Jeff to save dia punya company atau business lah. Okay, poin yang pertama untuk jawapan ni adalah kenapa diorang naik Fraser Hill. Kita daripada sudut pandang audience, kita akan nampak ini sebagai couple treatment. Bagi aku tu sebenarnya ada pandangan kita saja. Tapi jawapan yang sebenar, kalau betul dia nak jadikan ni couple treatment, kenapa tak pergi honeymoon tempat lain? Kenapa diorang kena balik ke rumah tu? Kalau nak kata kedua-dua pasangan ni memang yang kerap kali kunjung rumah tu, diorang sendiri ada sebut dah setahun diorang tak balik rumah tu. Poin yang kedua ialah bila mana diorang nak naik ke atas dan Elizabeth Tan sendiri seperti tak kisah pasal rumah tu. Dia cakap mesti dah banyak barang hilang. And then Jeffrey sendiri cakap, tak apa, rumah ni petang nanti I panggilkan maid dan cleaner. Kat situ poin dia yang sebenar. Okay, untuk versi 1, kita tahu ada satu perkara yang berlaku di mana mayat yang ditemui tu, padanan DNA dia tak sama. Inspector Azman sendiri cakap itu bukanlah Delilah. So apa poin maid tu sebenarnya adalah the stage of murder ni mungkin the couples actually nak fake dia punya kematian isteri. Bila Delilah ni mati, barulah insurans tu boleh claim, then Jeffrey will get the money. Itu satu. So they are planning for a stage of murder yang aku cakap tu, dibantu oleh sebenarnya dua orang yang berada di luar rumah tu, yang dikatakan tu kawan kepada Jeff. Delilah tu sendiri marah bukan sebab dia memang tak suka kawan-kawan Jeff, tapi sebab dia tak suka Jeff lepak dengan orang tu, macam meninggalkan alibi yang besar. So situlah titik permulaan untuk versi yang pertama, di mana Jeff membunuh satu watak yang hilang, yang boleh katakan tu maid, dan dibantu oleh dua orang tadi. So dekat situ kita boleh tahu yang macam aku cakap, Delilah itself sebenarnya dia tak mati. Dia watch everything happen. Cuma satu perkara yang diganggu oleh diorang adalah kewujudan para polis yang kononnya acting untuk menangkap penjenayah ni. Dekat situ poin dia ialah bagaimana diorang ni boleh tahu this couple datang kat sini untuk buat this crime scene. Dan bagaimana macam diorang boleh tahu out of nowhere, diorang boleh tahu tiba-tiba akan ada satu jenayah berlaku kat situ. Dalang sebenar dia adalah Farid. Sebab apa aku boleh cakap Farid? Farid adalah adik kepada Delilah. So jadi sebenarnya cerita ni adalah perebutan harta je. Seperti mana kita tahu, Farid nakkan kesemua harta parents diorang. Dan dalam scene tu juga menguatkan juga kata mungkin Farid sebenarnya tahu apa agenda kakak dia dan suaminya Jeff naik ke Fraser Hill. Dan sebab tu juga aku boleh cakap kenapa Jeffrey begitu confident cakap dengan isteri dia Fraser Hill is a zero crime scene. Sebab dia tahu kononnya Fraser Hill ni tak ada perkara-perkara jenayah yang berlaku. So diorang akan dapat apa yang diorang nak lah. So tapi diganggu oleh Farid, mana kita tahu itu adalah semua tujuan-tujuan je. Bila masa ada satu scene, si Jeffrey ni call Farid, sebab dia pun nak buktikan yang kakak dia betul-betul mati atau hilang, so that they get the money dan dia happily ever after macam tu. Tapi itu mungkin salah satu kesilapan daripada Jeffrey juga, sebab dia bagi tahu kepada Farid untuk cari kakak dia. Dan di situlah sebenarnya titik mula Farid untuk perangkap balik kedua Jeffrey dan juga Delilah ni, di mana dia nak mengaut harta bapa dia juga. Dekat ending scene untuk version 1 kita tahu ialah Delilah 2, iaitu Farah yang terima cek daripada banker. Tapi sebenarnya
all the thing is always just an acting lah, benda yang diorang hanya nak bertipu je. Tapi kenapa, boleh tanya kepada semua orang juga, apa logiknya Jeffrey dekat situ nak bunuh isteri dia? Itu berbalik kepada teori yang aku cakap. Dan di ending scene tu juga, yang merungkaikan semua benda ni adalah Inspektor Azman. Persoalan yang aku boleh cakap kenapa benda ni betul, kenapa bukan Jeffrey yang cakap? Dia just cakap kenapa tak check sampai ke sini. Sebab mungkin the crime scene dia tahu kat situ. Tapi yang tahu and everything soft is Inspektor Azman. Kononnya dia kata dia tahu Jeff tolak kereta tu, jatuh gaung, dan jumpa satu serpihan botol kaca, iaitu botol arak yang minum daripada Jeff sebab mabuk dan bergaduh dengan ni dan bunuh di situ. Kalau kau polis yang dah lama kat situ dan kau tak tahu apa-apa, dia still out of nowhere kau boleh conclude benda tu je. Dan sebenarnya benda tu sebenarnya bukan dah di-conclude ataupun benda tu dapat tahu. Sebenarnya diorang dah tahu. So siapa yang bagi tahu is Farid. Dan jawapan dia kenapa at the end of the next morning tu, in the end after this all happen, Farid juga terkejut apabila kemunculan Delilah yang sebenar. Dan dalam situ dia sendiri cakap, mana Jeff? Dan Farid sendiri terkejut dan orang dekat situ terkejut. Ditambah lagi dengan masalah padanan mayat yang ditemui itu bukanlah mayat Delilah. Itu untuk version 1. Untuk version 2 pula, dekat sini ramai orang kata kalau kita tengok version 2 dulu baru tengok version 1, kita akan more understand about the movie. Ya betul, bagi aku memang betul. Kalau sesiapa yang tengok version 1 dan tengok version 2, tak adalah, bukanlah tak lega dan tak betul, dia still sama. Tapi aku pun yang aku boleh kuatkan dekat version 2 ni, dia kontra sikit. Diorang still plan to get something based on their parents punya kekayaan. So kiranya Farid is not a snake untuk version 2 ni. Farid still tahu diorang ni apa tujuan diorang, dan mungkin itu adalah satu rancangan yang diorang buat. Cumanya yang jadi perangkap dalam cerita ni adalah bila watak polis-polis yang di version 1 tu dalam version 2 ni adalah perompak. Jawapan aku yang pertama, kenapa polis muda tu boleh datang ke rumah tu dan suspicious dan tiba-tiba semua tu terungkai. Dalam masa yang sama juga Lizzie ataupun Elizabeth Tan muncul balik kat situ. Apa yang aku nak cakap dekat sini sebenarnya, sebab at the beginning, the three person ni, Delilah, Jeff dengan Farid, is set for the same thing. Maksudnya diorang still nak lakukan stage of murder. Cuma bila watak Farid muncul di pertengahan cerita, apabila perompak tu datang nak reveal the second Delilah, Farid actually datang nak selamatkan Jeffrey. Tapi dia terpaksa buat benda tu dan come up with joining the team. Maksudnya team perompak tu lah. Sebab dia tahu kalau perompak ni akan mengakibatkan rancangan orang gagal. So dekat situ kita ada satu scene kita boleh tengok Farid sendiri cakap, aku terpaksa buat benda ni. Tapi Jeffrey yang dalam keadaan panik apa semua, dia cakap, kau ingat kau boleh buat benda ni, kau boleh selamat, kau nak masuk lokap pasal benda ni. Sebab apa? Sebab diorang sendiri tahu kalau diorang kantor, diorang memang akan masuk lokap. Tapi cuma plan yang dah diorang rancang ni tak mengikut apa yang diorang nak lah. So still Delilah yang sebenarnya ada dekat situ ataupun mungkin dekat KL. So pembunuhan yang sama still berlaku. Cumanya bila masa, kenapa Inspektor Azman cakap di ending scene tu, semua pasang kau lah. Aku dah cakap kalau polis call jangan angkat. Bukan sebab Farid memang nak angkat dan Farid team with the perompak. Tak. It's because of Farid dah takut. Farid dah takut diorang disailang oleh satu lagi perompak punya agenda ni. So dekat situ Farid sebenarnya tak berkesempatan nak bagi tahu atau tell the truth ataupun nak bagi tahu atau warning dekat Jeffrey yang diorang-diorang ni dah kacau rancangan diorang. Then Inspektor Azman tembak dia. Lepas tu dia pun mati. Kemudian poin aku seterusnya, kenapa ada Elizabeth Tan dalam version tu? Sebab itu memang Delilah yang sebenar. Farid dah call the Delilah, dia cakap we are getting very danger now because of this. So Delilah come out to the home to settlekan everything. Because of Delilah sendiri akan terima duit tu. Cuma dorang ada satu kesukaran bila perompak tu ada kat situ. Dan bagi aku sebenarnya, that's why lah Farid call dan angkat phone from the police, cakap sila tolonglah datang ke rumah ni sebab things getting worse. So that's why polis muda tu datang and then cakap
kau siapa dekat Inspektor Azman. Betul tak? So dekat sini kita boleh tahu bila semua tu dah terungkai, Delilah masuk ke dalam bilik apa semua, and then tiba-tiba Delilah hilang. Sebab apa? Ini adalah poin yang sebenar untuk connectkan version 2 ke version 1. Macam yang teori aku pernah cakap, kenapa hantu muncul? Sebab Jeffrey minum the tea yang Delilah 2 bagi. So aku boleh comparekan sebenarnya kejadian di version 2 yang berlaku ni adalah halusinasi sahaja. Okay, di mana titik permulaan dia adalah dekat kabin tu. So sebenarnya version 2 ni aku boleh cakap adalah dari sudut pandang penonton, Jeffrey ni sebenarnya belum sedar daripada khayalan yang dia ada. Sebab kita sendiri tahu ending dia memang tergantung. Ending dia penuh dengan hantu. Okay, so sebenarnya Jeff ada still dalam kabin tu. Sebab apa benda ni aku cakap macam tu? Kenapa semua orang dalam tu juga boleh nampak Elizabeth Tan? Ada dua benda yang sangat twist kat sini. Ialah bila bayangkan Jeff dah kena ubat dadah tu dengan Delilah 2. Sebenarnya Jeff hanyalah berhalusinasi sepanjang version 2 ni. Faham tak? So kiranya dekat version 2 ni, jawapan yang sebenar dia adalah dekat dalam version 1. Okay, diorang been trapped. Tapi cuma orang kata version 2 ada dia punya cerita sendiri, version 1 ada sendiri. Cuma untuk menyimpulkan version 2 ni, apa yang terjadi ialah Delilah dengan Jeffrey selamat. Cuma beza dia adalah Farid tak dapat diselamatkan. Farid mati ditembak. Dan kemudian semua berubah menjadi perkara-perkara yang tak baik. Dan still Delilah itself ada lagi dalam movie tu. Yang last kali sebab apa Jeffrey tembak tu bukanlah Delilah, dan itu adalah hantu ataupun gemalan-gemalan yang dia nampak. Sebabkan Dizzy sendiri pernah cakap, Elizabeth Tan, my father pernah nampak hantu yang sama macam I dalam rumah ni. So the mystery solve itself kat situ. Kat situ kita boleh tahu di mana versi 1 jawapannya dan versi 2 jawapan keseluruhannya adalah it's all been said by Delilah. Okay, dekat sini aku just nak menjelaskan apa the connection between these two movie. Sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya bukanlah connect sangat. Dan sebenarnya kedua-dua movie ni hanya seperti puzzle tau. Macam kau ambil sini, kau ambil sini, kau ambil sini until you get the whole story lah. Macam yang aku cakap tadi lah. Pasal yang pertama sekali is drug addict. Memang Jeffrey ni kita tahu dia bukanlah seorang yang begitu sempurna. Dia still mengamalkan drug addict tu. Sebab dua-dua version memang cakap dia ambil dadah. Cuma dekat version 1 lebih tersurat lah, kata lebih nampak. Sebab dia letakkan satu scene tambahan di mana Jeff letak dadah-dadah tu. Untuk version 2 dia merungkai dan menjawab persoalan version 1. Sebab scene yang kita tengok, Jeff tanya dekat Delilah 2, kau ambil Lepas tu dia pergi turun bawah, dia cari, dia tak nampak. Sebab apa? Itulah menjawab kepada version 1. Dadah tu dah diambil oleh sama ada geng perompak ataupun geng polis tadi tu. So dekat situ kita tahu Jeff sendiri memang ada satu latar belakang yang tak sempurna lah. So dia memang drug addict. So actually everything connected between version 1 dan version 2 ialah daripada persepsi Jeffrey. Persepsi Jeffrey tu adalah persepsi penonton. Kita kena tahu mana satu scene tu yang sebenarnya reality dan mana satu scene tu sebenarnya adalah satu khayalan ataupun imajinasi semata-mata. Dan pasal kisah hantu yang dikatakan oleh Delilah pasal dalam rumah yang bapak dia kata ada hantu sama tu, itu pun benar. Sebab kita tahu rumah tu adalah rumah lama, rumah yang ditinggalkan lama. Jadi mungkin gangguan tu datang adalah bukannya gangguan yang untuk semua orang. Sebab we only know that yang kena tu adalah Jeffrey. Berbalik juga kepada teori tu juga, kan kenapa di sepanjang benda ni berlaku hanya Jeffrey je yang tengok hantu tu. Yang lain-lain seolah-olah tak ada benda berlaku. Macam tak takut pun, tak ada hantu pun. Sebab the one who execute the mission for this murder is Jeffrey. Dan yang membunuh juga adalah Jeffrey. So kita boleh jawapan dia adalah mungkin itu adalah penampakan hantu-hantu yang dibunuh oleh Jeffrey tadi. Siapa yang dibunuh oleh Jeffrey tadi? Is the maid tu. Yang ketiga, apa yang connected to these two movie is the photographer itself. Dia seorang je yang tahu siapa Delilah dan dia seorang je yang tangkap gambar Delilah. Apa aku cakap macam tu? Even sebenarnya aku boleh cakap Inspektor Azman tak kenal pun Delilah sebenarnya siapa. Delilah 2 sendiri pun tak tahu dia siapa.
dan juga Imam Aziz tu termasuk polis muda. So ada 3 orang sebenarnya yang betul-betul kenal Delilah. Itu Delilah itself lah. Second is Jeffrey. Last but not least is Farid. So bila semua ni dah berlaku, so semua ni pun dah jadi, that's why we call it as a mystery lah. Sebabnya misteri Delilah ni bukannya korang nak cari dia, tapi sebenarnya korang nak rungkai apa tu Delilah. Ada faham? Okay? Mungkin bagi aku ini adalah pemahaman aku. Apa yang aku nak cakap based on kesimpulan cerita ni, pengarah sendiri kata jawapan ada dalam tu. So mungkin jawapan yang sebenar, of course lah, kenalah tanya dekat Syafiq Yusof. Betul tak? Kenalah tunggu update-update dan clue-clue dia. Tapi apa yang brilliant yang aku boleh cakap, mungkin juga cerita ni tak ada pun teori-teori yang kita bincangkan ni. Itulah dia jawapan dia. Dia kata Jeff jahat untuk version 1, Jeff jahat lah. And then ending dia mati lah. Dan juga dekat version tu kalau dia kata tu hantu lah. Dan apa yang aku nak cakap kesimpulannya, korang sebenarnya dah kena game dengan director ni. Boleh jadi. Betul tak? Sebab katanya selepas seminggu, filem ni akan ada satu update oleh director sendiri. Dan sebenarnya benda tu dah kantoi. Tak silap aku dekat Johara pagi, Syafiq Yusof ada cakap dia nak bagi tahu pasal satu jawapan. Dan last dia kata tak boleh sebab orang Malaysia ni bergerak sangat laju dengan benda-benda viral, dengan benda-benda ni. So sebenarnya dia just nak bagi tahu clue untuk kita bezakan version 1 atau version 2. So apa pendapat korang pasal jawapan aku, itu berbalik kepada korang. Kesimpulan yang aku boleh buat, cerita ni sangat brilliant sebab you create your own theory and you sendiri akan jawab kau punya teori tu. Itu adalah misteri Delilah.